Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati Encik Mazuki bin Ngas selaku pensyarah penyedia, Haji Cik Muttalib bin Ismail selaku panel penilaian pertama, Dr. Aznida binti Aziz selaku panel penilaian kedua, seterusnya pensyarah-pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Saya Anas bin Abdul Rahim dari PSMP Sains Ambilan Jun 2017 akan membentangkan kajian berkenaan dengan tahap kesedaran terhadap alam sekitar dan amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru Institut Tingkat Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Baiklah, alam sekitar merupakan suatu khazanah anugerah Tuhan kepada seluruh manusia. Manusia bergantung secara fizikal dan emosi dengan alam semula jadi, dan begitulah juga ekosistem juga bergantung kepada tindakan manusia. Sejak akhir ini kita dapat lihat bahawa masalah alam sekitar seperti pemanasan global, pencemaran udara dan sumber air, tanah runtuh, hakisan sungai dan kesan gas rumah hijau tidak asing bagi kita. Dan masalah alam sekitar yang semakin serius ini telah meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa pentingnya memelihara alam sekitar dari terus tercemar. Dan kesedaran alam sebenarnya merujuk kepada kesedaran untuk melihat alam sekitar terus dipelihara dan dipulihara. Menurut Hafizah Abu Bakar 2013 menyatakan bahawa tahap kesedaran dan pengetahuan terhadap alam sekitar dan kalangan pelajar adalah baik. Pelajar sedar akan peranannya dalam menjaga alam sekitar, walau bagaimanapun tingkah laku yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar masih lagi tidak menjadi kebiasaan. Penglibatan pelajar dalam menangani masalah alam sekitar juga masih rendah. Oleh demikian, penulis menjalankan kajian ini berfokuskan kepada siswa guru IPG KDRI. Baiklah, kita pergi kepada pernyataan masalah. Akhir-akhir ini kita dikhabarkan tentang pelbagai isu alam sekitar yang berlaku di segenap pelosok dunia, termasuk juga negara kita Malaysia. Dan ini berpunca daripada tindakan manusia itu sendiri. Contohnya adalah masalah pencemaran sungai, masalah jerbu, pembuangan sisa toksik ke dalam sumber air dan sebagainya. Contoh yang terdekat adalah Sungai Kim Kim yang berlaku di Pasir Gudang, Johor. Oleh demikian, kesedaran terhadap alam sekitar cukup penting untuk membantu memelihara dan memelihara alam sekitar. Oleh demikian, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti tahap kesedaran terhadap alam sekitar dan bagaimana amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Baik, kita bergerak kepada objektif kajian. Apakah objektif kajian ini? Bagi kajian ini, yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan siswa guru IPG KDRI. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap amalan mesra alam siswa guru IPG KDRI. Yang ketiga, mengkaji perbezaan tahap kesedaran terhadap alam sekitar antara siswa guru IPG KDRI berdasarkan option pengajian yang diikuti. Yang keempat, mengkaji perbezaan amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru IPG KDRI berdasarkan option pengajian yang diikuti. Dan yang terakhir sekali, untuk mengenal pasti hubungan tahap kesedaran terhadap alam sekitar dengan amalan mesra alam siswa guru IPG KDRI. Baiklah, persoalan kajian ia bergantung pada objektif kajian. Bagi persoalan kajian yang pertama, apakah tahap kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan siswa guru IPG KDRI? Persoalan kajian yang kedua, apakah tahap amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru IPG KDRI? Persoalan kajian yang ketiga, adakah terdapat perbezaan signifikan tahap kesedaran terhadap alam sekitar antara siswa guru IPG KDRI berdasarkan option pengajian yang diikuti? Bagi persoalan kajian yang keempat, adakah terdapat perbezaan signifikan amalan mesra alam antara siswa guru IPG KDRI berdasarkan option pengajian yang diikuti? Dan bagi persoalan kajian yang kelima, adakah terdapat hubungan signifikan antara tahap kesedaran terhadap alam sekitar dengan amalan mesra alam siswa guru IPG KDRI? Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada dapatan kajian yang lalu. Saya telah memilih sebanyak 3 kajian yang sebelum ini telah dilaksanakan, iaitu kajian yang pertama, tahap keprihatinan alam sekitar dan amalan kepenggunaan hijau pengguna di Petaling Jaya, Selangor. Kajian yang kedua, kajian hubungan antara kesedaran alam sekitar dengan tingkah laku mesra alam dalam kalangan pelajar Universiti Putera Malaysia UPM. Dan kajian yang ketiga adalah kajian tentang hubungan antara komitmen terhadap alam sekitar dengan tingkah laku mesra alam dalam kalangan pelajar universiti. Baiklah, hipotesis kajian. Penulis menetapkan terdapat 2 hipotesis bagi kajian ini, hipotesis nol. Yang pertama ialah tidak terdapat perbezaan signifikan
berkenaan tahap kesedaran alam sekitar siswa guru IPG KDRI mengikut aliran option pengajian. Hipotesis yang kedua, tidak terdapat perbezaan signifikan berkenaan tahap amalan mesra alam siswa guru IPG KDRI mengikut aliran option pengajian. Baiklah, berikut merupakan kerangka konseptual bagi kajian yang telah dilaksanakan. Tahap kesedaran terhadap alam sekitar mempengaruhi amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh model CAP, iaitu Knowledge plus Attitude akan menghasilkan praktis ataupun amalan. Model ini dibawa oleh Schwartz pada tahun 1976. Okey, baiklah. Untuk metodologi kajian, reka bentuk kajian. Kajian ini adalah kajian tinjauan dan kajian ini berbentuk kuantitatif. Untuk persempelan, kaedah persempelan yang digunakan adalah kaedah persempelan secara rawak, di mana populasi pelajar ataupun siswa guru IPG KDRI seramai 1097 orang, penulis menggunakan sebanyak 1100 orang dan melihat kepada jadual Cauchy Morgan. Oleh demikian, jumlah ataupun sampel minimum yang perlu diambil adalah seramai 285 orang. Namun, dapatan yang diperoleh adalah seramai 299 orang responden. Okey, untuk instrumen pula, penulis menjalankan instrumen iaitu soal selidik melalui Google Form. Terdapat 3 bahagian, bahagian A, B dan C. Untuk bahagian A berkenaan dengan maklumat diri ataupun demografi responden. Bahagian B adalah berkenaan dengan tahap kesedaran terhadap alam sekitar, dan bahagian C berkenaan dengan tahap amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru IPG KDRI. Okey, baiklah, berikut merupakan maklumat dapatan iaitu demografi, program dan option pengajian. Untuk program pengajian adalah seperti berikut. Ada bermula daripada PSMP semester 2 sehinggalah PSMP semester 8. Untuk option pengajian, kesemua option pengajian yang ada di IPG Kampus Datuk Razak Ismail disertai. Bahasa Melayu, TESOL, PI, PJ, PSW, Sains sehinggalah sejarah. Berikut adalah peratusan-peratusannya lah. Baik, yang seterusnya ialah maklumat demografi berkenaan dengan penempatan tempat tinggal responden dan juga yang tidak. Penulis menetapkan bandar dan juga luar bandar. Berikut merupakan peratusnya dan seluruhnya jantina, peratusnya perempuan, lelaki dan perempuan peratusnya lah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada dapatan secara keseluruhan kajian ini dijalankan. Baiklah, untuk tahap kesedaran terhadap alam sekitar siswa guru IPG KDRI memperoleh min sebanyak 4.5 dan skor minnya adalah sangat tinggi. Baik, yang kedua adalah tahap amalan mesra alam siswa guru IPG KDRI memperoleh min sebanyak 4.14. Okey, skor minnya adalah tinggi sahaja. Tadi sangat tinggi dan ini adalah tinggi. Baiklah, kita pergi kepada dapatan persoalan yang pertama. Apakah tahap kesedaran terhadap alam sekitar siswa guru IPG KDRI? Baiklah, kita melihat kepada instrumen ataupun item soal selidik, kita mendapati bahawa item B13 memperoleh min yang paling sedikit iaitu 4.12, dan untuk item B7 memperoleh min yang paling tinggi iaitu 4.8. Baiklah, daripada hasil dapatan yang diperoleh, pengkaji mendapati bahawa tahap kesedaran terhadap alam sekitar dan kalangan siswa guru adalah berada pada tahap yang sangat tinggi, iaitu nilai minnya sebanyak 4.5. Hal ini menunjukkan bahawa siswa guru mempunyai tahap kesedaran terhadap alam sekitar yang sangat tinggi. Baiklah, kita bergerak kepada dapatan soalan kajian yang kedua. Apakah tahap amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru? Ini dapatannya kita dapat lihat. Untuk item C5 mempunyai min yang paling rendah iaitu 3.42, dan untuk item C7 mempunyai min yang paling tinggi iaitu 3.67. Daripada hasil dapatan yang diperoleh, pengkaji mendapati bahawa tahap amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru IPG KDRI adalah pada tahap yang tinggi, iaitu minnya 4.14. Hal ini menunjukkan bahawa tahap amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru adalah pada tahap yang tinggi. Baiklah, seterusnya dapatan persoalan yang ketiga. Berikut merupakan jadual analisis yang telah saya analisiskan melalui SPSS. Untuk dapatan persoalan yang ketiga, adakah terdapat perbezaan signifikan tahap kesedaran terhadap alam sekitar antara siswa guru IPG KDRI berdasarkan faktor program pengajian yang diikuti? Baiklah, berdasarkan ujian ANOVA yang telah dibuat, kita dapat lihat bahawa
Nilai tahap signifikan adalah sebanyak 0.101 dan nilai ini lebih besar daripada 0.005. Hal ini bermaksud bahawa tidak ada perbezaan signifikan pada tahap kesedaran tahanan kita berdasarkan option pengajian siswa guru. Oleh itu, hipotesis nol yang pertama diterima. Seterusnya adalah dapatan persoalan kajian yang keempat. Adakah terdapat perbezaan amalan mesra alam antara siswa guru RPG Grade I berdasarkan option pengajian yang diikuti? Ini adalah jadual yang telah dianalisis maklumat-maklumatnya. Baiklah, berdasarkan ujian ANOVA yang telah dibuat, hasil mendapati bahawa nilai signifikan adalah lebih kecil daripada 0.05 iaitu 0.036. Hal ini bermaksud terdapat perbezaan signifikan pada tahap awalan mesra alam dalam kalangan siswa guru mengikut perbezaan option pengajian. Oleh demikian, hipotesis nol yang kedua adalah diterima. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada dapatan persoalan kajian yang kelima, iaitu adakah terdapat hubungan antara tahap kesedaran terhadap alam sekitar dengan amalan mesra alam siswa guru IPG Cadre I. Baiklah, ini adalah jadual yang telah diperoleh daripada analisis melalui SPSS. Berdasarkan keputusan analisis korelasi yang telah dibuat, kita dapat lihat bahawa nilai signifikan dua hal adalah pada nilai 0.00. Hal ini bermakna terdapat hubungan signifikan antara tahap kesedaran terhadap alam sekitar dengan amalan mesra alam siswa guru IPG Grade I. Seterusnya, kita dapati bahawa nilai perkali korelasi R adalah 0.519 dan kita dapat lihat terdapat sebanyak 2 simbol bintang. Hal ini bermaksud kekuatan hubungan adalah pada tahap yang sederhana dan 2 simbol bintang tersebut merujuk kepada keyakinan hubungan adalah sebanyak 99%. Nilai perkali R menunjukkan nilai yang positif. Ia menunjukkan hubungan ini adalah berkadar langsung. Jadi, semakin meningkat tahap kesedaran terhadap alam sekitar, semakin meningkat amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru IPG Cadre I. Baiklah, kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa tahap kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan siswa guru IPG Cadre I adalah pada tahap yang sangat tinggi. Yang kedua, tahap amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru IPG Cadre I adalah pada tahap yang tinggi. Yang ketiga, tidak terdapat perbezaan signifikan pada tahap kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan siswa guru IPG Grade I mengikut option pengajian. Yang keempat, terdapat perbezaan signifikan pada tahap amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru IPG Grade I mengikut perbezaan option pengajian. Yang kelima, terdapat hubungan korelasi yang kuat antara tahap kesedaran terhadap alam sekitar dengan amalan mesra alam dalam kalangan siswa guru IPG Grade I. Baiklah, implikasi kajian. Untuk implikasi kajian yang pertama ialah terhadap siswa guru. Jadi, siswa guru perlu menyertai program untuk meningkatkan pengetahuan berkenaan isu semasa alam sekitar. Dan yang kedua, siswa guru perlulah sentiasa melibatkan diri dan aktiviti-aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Untuk implikasi kajian kepada pihak IPG Grade I pula, pihak IPG Grade I perlu menyediakan kemudahan yang membantu melihara alam sekitar. Contohnya seperti tong kita semula. Yang kedua, menyediakan berbagai program ataupun aktiviti yang dapat meningkatkan kesedaran siswa guru IPG Grade I terhadap alam sekitar. Baiklah, berikut merupakan cadangan kajian. Yang pertama ialah meluaskan lagi responden kajian kepada seluruh warga IPG Grade I termasuk staf akademik dan juga staf bukan akademik. Yang kedua, mengkaji tahap amalan kita semula dalam kalangan warga IPG Cadre I. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.